Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, bertemu kita dalam rancangan Jom Sembang Santai Biar Sampai minggu ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala di pagi Jumaat yang barakah ini. Tajuk kita yang akan kita sembang-sembangkan pada minggu ini, saya sangat teruja untuk berkongsi dengan para penonton sekalian. Tengok tajuk dia tulis apa? Jangan ketawa. Hakikatnya dalam Islam ni boleh tak gelak ketawa ni? Adakah kita bila kita bayang kita jadi orang Islam, jadi orang yang beriman ni kena serius kan, kena orang kata apa, tak boleh duk seronok sangat kan, ke macam mana? Sebenarnya dia bertitik tolak daripada hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, Abu Daud dan lain-lain, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni dinilai sahih ya. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda? Wala tukthirid dhahik. Kan? Fa inna kathratad dhahik tumitul qalb. Janganlah kamu banyak ketawa. Kerana sesungguhnya banyak ketawa itu mematikan qalb, jantung hati, jantung. Kita selalu terjemah qalb ni hati ya. Qalb tu dari segi bahasa jantung. Ini saya akan pertahankan terjemahan ini ya. Sebab dari sudut bahasa, kalau hati tu orang Arab kata kabid, dia tak kata jantung. Terjemahan qalb kepada bahasa Inggeris pun heart, jantung. Bukan liver, bukan liver. Okey, apa Nabi maksudkan dengan hadis ini? Wala tukfir. Nabi kata jangan perbanyakkan. Jangan banyak. Bukan wala tadhak. Janganlah kamu gelak. Kalau kata Nabi kata janganlah kamu ketawa, memang tak boleh ketawa. Ketawa berdosa. Tiap-tiap hari kita berdosa. Siapa yang tak gelak dalam sehari? Walaupun sekali. Orang yang ada depression mungkin dia tak pernah ketawa lah dalam hidup seharian dia kan. Tapi dalam hadis ni Nabi kata janganlah kamu perbanyakkan ketawa. Kerana gelak, seronok, gembira ni satu yang perasaan manusia. Bahkan Allah sendiri suruh ketawa, suruh gembira dalam apa ni setengah keadaan yang memang perlu rasa gembira. Macam dalam surah Yunus, Allah Subhanahu Wa Taala kata, surah Yunus ayat 58, apa Allah kata? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, bagi tahu kepada manusia dengan karunia Allah, dengan fadilat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang ini pahala, syurga, ganjaran-ganjaran di sisi Allah lah, dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada rahmat dan ganjaran, pahala, kelebihan yang Allah sediakan itu, yang itulah kamu hendak
yang kamu patut rasa falyafrahu, patut rasa gembira, patut rasa seronok berbanding apa yang kerana ia yang lebih baik berbanding dengan apa yang kamu duk kumpulkan ni benda-benda dunia ni. Yang tu lebih utama untuk maknanya Allah suruh kita gembira, lebih kita seronok dengan apa yang Allah sediakan di akhirat lah. Surah Rum itu akhirat. Kalau yang berkaitan dengan dunia ni macam dalam surah Rum, taklah dunia sangat lah. Dalam surah Rum ayat 4 ni kan cerita tentang perang antara Rum dan Parsi. Masa tu Nabi dan umat Islam masih awal-awal duduk di Mekah Rum dengan Parsi. Parsi ni sembah bukan agama langit lah, sembah api. Rom dia agama samawi lah, Kristian, tapi sesat lah kan. Tapi orang Islam lebih rasa ada kaitan connection dengan Rom lah kerana agama samawi. Kalau orang Quraisy orang kufar Quraisy yang sembah berhala, mereka rasa mereka lebih ada connection dengan Parsi. Jadi mereka seronok lah bila Parsi menang kan. Tapi bila Rom menang, orang Islam pula seronok. Sebab itulah Allah kata fi bid'i sinin, dalam berapa tahun dia, tak sampai 10 tahun kan. Lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzi yafrahul mu'minin. Dalam tempoh berapa tahun lagi nanti Rom pula akan menang. Rom pula akan menang, dan Allah kata pada ketika itu yafrahul mu'minin, orang-orang yafrahul mu'minun, orang beriman yang akan bergembira. Macam tu juga hari raya. Hari raya memang hari yang kita dapat pahala kerana apabila kita bergembira dan seronok dalam hari raya ni, ketika hari raya. Tajuk tentang seronok ketika raya ni saya dah bincang, saya dah sembangkan dalam Jom Sembang episod sempena raya dulu. Kena cari episod yang saya pakai baju Melayu dengan songkok. Itu kita cerita pasal hakikat raya. Jadi makna kata gembira ni memang ada benda, ada ketika yang memang disuruh gembira lah, disuruh seronok lah kan. Tanda gembira dan seronok ni kita senyum, kita ketawa dan sebagainya. Bahkan Nabi SAW sendiri dalam berapa banyak hadis dia yang menunjukkan Nabi kalau Nabi ketawa ni hatta badat nawajizahu kan, sehingga nampak gigi geraham Nabi. Maksudnya gigi geraham bukan gigi depan ni, gigi geraham maknanya Nabi ketawa sampai nampak gigi geraham. Boleh bayang tak macam mana? Semua test kat depan cermin kan, bila ketawa nampak gigi geraham tu macam mana? Dia tak mungkin senyum sampai nampak gigi geraham. Kalau senyum macam ni kan, nampak gigi depan, tak nama senyum kalau nampak gigi geraham ni. Pelik sangatlah itu nganga. Jadi sebab saya sebut benda tu sebab ada yang terjemahkan Nabi senyum tak bila hingga ternampak, sehingga menampakkan gigi geraham ni, maknanya ketawa. Macam ada satu hadis lain yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Umar bin Al-Khattab. Hadis tu panjang. Saya nak ambil poin yang dekat hadis tu kan. Umar kata anna rajulan ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana ismuhu Abdullah. Nama dia Abdullah. Tak sebut Abdullah apa. Wa kana yulaqabu himaran. Orang duk gelar dia Kaldai. Tu dia, zaman Nabi tu ada orang duk gelar seseorang tu Kaldai. Tak disebutlah pula bersiapa dia digelar Kaldai. Nanti saya carilah dalam syarah mana-mana kan. Kenapa lah lelaki tu, siapa lelaki tu, kenapa dia digelar Kaldai kan. Ini poin dia. Wa kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ni selalu membuatkan Nabi ketawa. Dia ni pak lawak lah. Bila duduk dengan Nabi ni kira nak gelak kat dia kan. Dan hadis yang panjang ni, dia pernah ditangkap minum arak kan, sampai berapa kali. Dia orang Islam lah kan, Muslim kan, sahabat Nabi kan. Dia ditangkap minum arak dan Nabi pukul dia sebagai hukuman
hukuman orang minum arak ni. Sehingga dah beberapa kali ada yang memaki dia, laknat ni makilah. Kena tengok episod saya bincang tentang maki tu. Tajuk dia jangan maki ke apa ke. Saya tak ingat dah. Apa perbincangan tentang maki. Dia, saya rasa masa saya bincang pasal maki tu ada hadis ni. Saya kongsi ya. Bila orang laknat dia, maki dia, Nabi kata janganlah melaknat dia. Sesungguhnya dia mengasihi Allah dan Rasulnya. Okay, tak apalah. Itu bukan poin hadis ni. Poin dia ni selalu membuatkan Nabi ketawa. Wa kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia duk buat Nabi gelak kat dia. Itu apa yang ada dalam Quran dan hadis lah. Tapi ada satu lagi dari sudut orang kata apa, kesihatan pun, ketawa ni menghasilkan hormon endorfin. Saya ni ustaz, saya tak pandai lah nak syarah benda ni. Ni yang mana yang penonton yang memang ada background perubatan, bolehlah nanti kongsi-kongsikan apa itu hormon endorfin, hakikat dia lah. Hormon yang dapat merangsang perasaan senang, rasa seronok, bantu hilang rasa sakit kan. Menjadikan dia hormon ni penting lah untuk hidup ni rasa seimbang kan. Tak ada lah, tidak perasaan manusia ni dia terlalu ekstrim sangat. Dia seimbang kan, tak sedih sangat, tak seronok sangat kan. Jadi kalau hormon ni kurang kan, seseorang tu berpotensi untuk jadi depression, stres boleh sampai ke depression. Jadi untuk sentiasa merangsang hormon endorfin ni keluar daripada dia daripada apa, saya nak sebut tak pandai, pituitary kan, betul ke saya sebut kan, yang tu dekat otak tu, dia keluar kat situ. Biasanya kalau orang putih sebut feel good, kita rasa feel good lah, rasa best, rasa seronok kan. Biasanya yang merangsang hormon ni adalah seks. Sebab tu orang yang berkahwin ni sepatutnya dia lebih tenang, lebih bahagia, lebih seronok lah. Bersukan pun boleh menghasilkan hormon ni. Bersukan, ada yang kata makan coklat kan, dan sebagainya. Ini kena ni tak boleh ustaz lah syarah, ni kena orang yang pakar dia bincang. Sebab tu ada orang kata apa, Nabi SAW sebut ajarkan kepada kita doa pagi petang. Doa pagi petang yang memang kalau orang Malaysia selalu duk sebut maksurat tu kan, doa pagi petang. Antara yang Nabi suruh kita doa setiap pagi dan petang apa dia? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kan? Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta lindung denganmu daripada alham wal hazan. Alham wal hazan ni kalau English selalu duk sebut sadness kan, kesedihan, grief, sorrow kan, sedih, bimbang. Itu semua benda yang sesuatu yang tak memudaratkan lah, yang tak elok kepada manusia. Jadi itu keadaan ataupun hakikat dalam agama ni. Itulah manusia. Pernah tengok kucing gelak tak? Tak tahulah, saya tak pernah tengok lah kucing gelak. Tak tahulah kucing gelak macam mana kan. Kucing gelak ke, rimau ke gelak, gajah ke gelak. Saya tak pasti adakah ketawa dan gelak ni ada pada binatang. Yang ni kena tanya pakar jugalah, pakar-pakar bahagian binatang kan. Binatang ketawa tak? Ke manusia je yang ketawa? Tapi saya pernah tengok kalau dalam YouTube tu binatang menangis kan, macam gajah kan menangis keluar air mata kan. Tapi ketawa ni saya tak pernah tengok lah. Jadi mungkin lah beza lah, nak bezakan manusia dengan binatang ni mungkin ketawa lah. Okay. Tapi ada satu side lagi bila kita bincang tentang ketawa ni. Dia kalau yang biasa ikut Jom Sembang ni kan, Jom Sembang ni kita nak seimbangkan. Ya, kita tak kata tak boleh langsung gelak ketawa, bahkan ia dituntut dalam Islam, dalam perkara-perkara tertentu memang kita disuruh gembira. Bahkan kita tak seronok dan gembira pada hari raya tu, kita kira boleh berdosa lah, sebab Allah suruh kita seronok kan, farhatan kan.
orang yang berpuasa ni ada dua kegembiraan, iaitu pada hari raya dan pada hari dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kita tak gelak. Bukan tak gelak, kita tak seronok lah. Kita tak gembira kan. Bukan main raya kena gelak. Ha, ha, ha. Pagi raya duk ha, ha, ha. Pagi raya takbir lah kan. Jadi dan satu lagi, bukanlah semua benda nak kena seronok, gelak lah kan. Sebab dalam hadis tadi tu Nabi kata ketawa tu boleh banyak ketawa itu tumitul qalb, mematikan jantung. Mematikan jantung hati lah. Ini pun kena pakar-pakar bincang. Boleh buat sembang pakar lah nanti kan. Mematikan jantung. Kenapa Nabi kata mematikan jantung? Saya dulu masa terus terang lah, masa saya belajar hadis ni dulu, pernah baca hadis ni dulu, saya memang bertanya lah juga, kenapa Nabi bila Nabi kata ni dia wahyu, tidak orang gelak kat Nabi. Apalah gelak, ketawa pun boleh mati jantung kan. Tapi dia ada, pasti Nabi ni dia dapat wahyu kan, pasti dia ada kaitan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Sebab ketawa ni selain daripada hormon endorfin tadi tu, dia juga ada kaitan dengan dopamin dan serotonin. Ini pun kena carilah dopamin dengan serotonin ni. Dopamin dengan serotonin ni kalau dia banyak sangat dalam diri manusia ni, dia boleh membuatkan degupan jantung tu laju dan mungkin boleh jadi heart attack. Dia boleh menyerang jantung kan. Kalau orang yang darah tinggi pun boleh ini juga dopamin dengan serotonin ni. Jadi silap boleh gelak, boleh senyap. Senyap begitu, haru jugalah. Yang ini perlu kepada pakar-pakar lah. Saya tak boleh lah melangkau daripada bidang saya nak bercakap. Tapi bila Nabi, cuma yang point saya nak sebut, bila Nabi kata ia boleh mematikan jantung, banyak seronok sangat ni pun haru juga kan. Seronok melampau ni gelak hari-hari kan. Gelak keterlaluan ni, saya pernah juga gelak sampai krem perut. Sebab kita gelak kan, tu baru krem perut, tak krem jantung ni. Kalau krem jantung kan haru. Itu dari sudut fisiologi kita lah. Tapi ada gelak yang dilarang oleh agama, iaitu gelak untuk menghina, gelak untuk mencela, gelak untuk mengejek, gelak untuk caci, kan, mempelekeh. Wailul likulli humazatil lumazah. Tu ayat tu yang saya kupas dalam yang episod yang jangan maki tu kan. Jangan maki orang tu. Humazah dan lumazah, ejek dan perli-perli orang ni boleh jadi dengan lidah, boleh jadi dengan body language kan. Sign buat juling-juling mata, angkat-angkat kening kan, juih-juih mulut. Itu humazah dan lumazah. Allah wailun. Allah mencela golongan yang suka mencela orang ni sebab apa? Sebab apa dilarang? Sebab ketawa ni tanda bahagia, tanda tenang. Dari segi logik ya, ketawa yang disulami dengan dosa tak mungkin membawa ketenangan dan kebahagiaan. Ingat boleh bahagia ke kita duk perli-perli orang, duk ejek-ejek orang. Saya pun pelik kalau ada orang boleh rasa bahagia, boleh rasa gembira, seronok, duk maki, duk cela orang, duk hina orang. Sebab Allah takkan jadikan perkara dosa dan mungkar ni sebagai sumber kebahagiaan dan ketenangan. Ini kena ambil faham. Kalau kita rasa kita boleh seronok, macam orang curi duit rakyat lah kan, tiba-tiba dia rasa boleh hidup senang. Boleh seronok senang ke kalau kita hidup di atas duit yang haram ni? Saya tak tahulah. Kalau orang yang beriman, dia takkan rasa tenang lah kan bila dia buat salah. Melainkan kalau orang tu tak tahu nak kata tak iman lagi, kata kita mengkafirkan orang pula. Maksudnya rendahlah iman dia kan. Bila buat salah pun duk rasa duk pergi sana pergi sini kan. Heran. Jadi itu tak boleh lah ketawa yang sebegitu kan. Sebab apa?
ketawa ni juga tak dibolehkan dalam keadaan macam tadi, ada keadaan yang boleh ketawa. Disuruh gembira dan seronok kan. Macam hari raya, kita kena gembira dengan nikmat yang Allah sediakan. Excited dengan pahala. Bila nak buat benda-benda baik, benda-benda kebajikan, benda-benda yang boleh dapat ganjaran pahala ni, dia rasa seronok. Dia rasa gembira. Yang tu memang macam kemenangan Rom dan Parsi, walaupun tak ada kaitan dengan agama, kan, tapi itu orang Islam rasa seronok, kan, Allah kata kat situ. Tapi ada juga yang ketawa yang tak boleh, ketawa dalam keadaan benda-benda yang serius lah. Benda yang kena serius lah. Duk buat melawak-melawak pula kan. Benda yang serius kena serius. Perkara yang perlukan waktu tu kita perlu orang rasa insaf, rasa menangis, kan, kena rasa menangis. Kata-kata Arab kan, likulli maqamin maqal, kan, kerana di setiap tempat tu ada keadaannya. Sebab hikmah atau wisdom ni, dia adalah meletakkan perkara pada kedudukan yang tepat dan sesuai. Kan, maknanya kalau orang tu tak erti nak tengok majlis kan, majlis mungkin ada majlis kematian, tiba-tiba dia duk mai buat melawak-melawak, duk buat joke pula kan. Tak kena lah. Majlis yang happy birthday kan, orang sambut birthday, dia duk buat menangis-menangis, buat mudi-mudi pula kan. Tak kena lah juga kan. Dia kena tengoklah keadaan, likulli maqamin maqal. Sebab tu Allah tegur dalam surah An-Najm ayat 59, hujung-hujung dah surah An-Najm. Allah kata apa? Afamin hadzal hadithi ta'jabun. Afamin hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun. Allah tegur ni. Allah kata, ayat Quran ni kamu nak buat olok-olok kan, duk buat hirai-hirai lah kan, juling-juling mata kan, duk buat gelak-gelak kan. Jadi kan orang-orang kafir Quraisy ni bila dengar Quran dia duk buat perli-perli main, duk buat gelak-gelak. Sedangkan ayat-ayat tu kadang menceritakan tentang azab yang mereka akan tempuhi. Aku serius ni, bukan main-main, hampa duk buat gelak-gelak. Itu Allah marah. Tempat yang serius kena serius lah. Jadi ini masalah dia kadang-kadang ni, kita ni, masyarakat kita ni saya pun heran juga lah. Bukanlah kata tadi pun kita sebut, kena gembira, kena seronok, sampai Nabi ajak doa pagi dan petang, elakkan supaya Allah, minta lindung Allah daripada rasa sedih, grief, rasa sorrow kan, rasa bimbang dan sebagainya ni kan. Tapi kalau sampai nak seronok kan, sampai orang kata apa, ceramah agama, kuliah-kuliah pengajian agama kat Masjid Surau pun gelak je banyak. Time nak belajar ilmu kan, kira nak gelak, duk tunggu ustaz nak buat lawak apa hari ni. Bukanlah kata tak boleh lawak, kalau serius pun boring juga kan, dia sulam-sulam. Tapi kalau sampai topik ceramah tu tenggelam, yang orang ingat apa lawak ustaz, itu masalah jugalah. Ada tempat, janganlah duk gelak, kira nak gelak lah. Semua nak entertainment. Kalau tengok Maharaja Lawak ke, Maharaja Lawak Mega ke, itu tak apalah, memang tempat nak gelak kan. Tapi ini pengajian hadis ke, pengajian Al-Quran ke kan, joke-joke sikit-sikit okey lah. Sebab itulah kita kena ingat hadis yang dinilai sahih dikeluarkan oleh Abu Daud. Hadis ni kita kena ambil ingatan hadis ni. Utamanya orang kata apa, penceramah macam-macam saya ni kan. Apa Nabi kata? Wailun lilladhi yuhaddithu fayakdhibu liyudhika bihil qawm. Wailun lahu. Kalau dalam syarah hadis, bila Nabi ulang-ulang tu, maknanya satu ingatan tegas dan keras lah oleh Nabi. Nabi kata, celakalah orang-orang yang bila bercakap dia menipu. Kenapa dia menipu? Untuk dia buat orang gelak ketawa. Macam kita nak buat cerita, tapi kita duk pergi reka cerita. Kita pergi buat rekaan cerita, kerana cerita tu nak bagi orang gelak. Yang tu Nabi marah. Nabi kata, celakalah. Wailul lahu. Menipu. Nabi walaupun buat joke, tapi Nabi tak buat joke yang tipu. Yang betul kan. Adalah banyak hadis kan, Nabi buat joke, tapi joke yang betul lah kan. Bukanlah kita pergi reka cerita tipu nak buat joke.
Cepat dah 24 minit dah. Apalah mungkinlah sebelum saya nak tengok apa-apa soalan daripada penonton kan. Satu benda lah saya nak sebutkan sebagai kesimpulan. Kalau Islam ni sangat menegah, sangat kita kata agama ni tak sukalah al-ghulu. Melampau ni agama tak suka. Wal israf, membazir pun Allah tak suka. Kan? Kalau al-ghulu dan israf ni hatta dalam ibadat pun tak boleh. Ni pun rasanya kita dah bincang lah. Kan? Kita melampau dalam ibadat. Kan? Puasa tu Allah suruh. Tapi kalau sampai hari-hari puasa. Kan? Qiyamul lail memang sangat-sangat dituntut. Qiyam ni memang dituntut. Sampai sepanjang malam qiyam sampai tak tengok isteri. Kan? Quran sampai hari-hari khatam. Kan Nabi kata paling cepat pun 3 hari sekali khatam. Kalau dalam ibadat pun tak boleh melampau, kan? Apatah lagi dalam perkara-perkara seronok, gembira, hiburan, lagilah tak boleh. Faham yang tu pun dah cukup. Boleh tak seronok? Boleh. Boleh tak gembira? Boleh. Tapi jangan melampau lah. Macam mana tadi saya kata apa? Dalam ibadat pun tak boleh melampau. Apatah lagi dalam perkara-perkara yang dia panggil entertainment, nak bergembira, nak berseronok. Boleh pada ketika-ketika tertentu, kan? Untuk kita merangsang tadi hormon endorfin tadi tu, dan tak boleh dalam keadaan-keadaan tertentu. Wallahu alam, kita tengok apa penonton sembang dengan saya hari ni. Okey ke tajuk hari ni? Ni ustaz ni duk sembang tajuk gelap pula. Benarlah. Ni penonton setia saya ni, Ustazah Atriza. Benar, janganlah semua tempat nak balun ketawa. Orang tengah sedih dan hadapi masalah, dia pergi buat lawak pula, kan? Letakkanlah sesuatu biarlah pada tempatnya. Betul-betul lah. Itulah tengok keadaan lah. Kuliah agama. Tapi penyampai tu sampai sesuatu tu demi menarik perhatian audiens selalu buat lawak dan tergelaklah jemaah. Tapi dalam majlis surah wajarkah begitu, Ustaz? Itulah saya kata tadi. Bolehlah. Janganlah melampau, kan? Tapi kalau serius pun nanti orang tidur. Mungkin nak pancing-pancing supaya orang tak boring, kan? Tak mengantuk. Kalau macam tu, kalau Arab disebut nukat. Jamak kepada nuktah. Bukan nuktah, noktah, kaf. Cerita-cerita lucu lah. Yang tu tak ada masalah. Cuma janganlah pergi reka cerita menipu kerana nak buat bagi orang gelak. Itu ada ancaman daripada Nabi SAW. Ada lagi? InsyaAllah. Harapnya apa yang saya sembangkan pada pagi ni sampailah. Inilah memang format program kita, kan. Sembang santai biar sampai. Orang kata apa, kadang kita buat sampai akademik sangat pun, kan. Orang kata ustaz ni syok sendiri pula duk sembang apa, kan, seorang-seorang dia. Jadi itulah hakikat dia. Masya-Allah. Kalau saya dapat pengesahan, saya tak pasti siapa penonton dalam kalangan doktor, kan, orang bidang perubatan. Kalau kita dapatkan pengesahan daripada pakar-pakar perubatan bahawa memang sah banyak ketawa tu boleh sampai attack jantung, maka hadis ni jadi mukjizat Nabi SAW. Dengar betul-betul saya kata, kalau sah, kalau disahkan oleh pakar, dia memang boleh bawa masalah kepada jantung. Banyak ketawa, nak gelak je hari-hari, kan. Kira nak gelak je dia, attack jantung, maka hadis ni jadi mukjizat Nabi SAW. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi saya rasa kalau tak ada lah apa-apa soalan, kan, ataupun respon daripada para penonton, kemungkinan ramai penonton tak tengok secara live, kan. Banyak yang tengok rakaman. Apapun, kalaulah ada apa-apa yang nak ditanya, kalau saya sempat tengok nanti saya respon dekat Facebook sajalah. Apa-apa perkara yang nak dibangkitkan. InsyaAllah bertemu kita lagi dalam
minggu depan dalam Jom Sembang Santai Biar Sampai dengan tajuk-tajuk yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat.